اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh awan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Zulfaqar ya kerana sudi menjadi ketua bacaan doa kita pada hari ini ya. Esok nanti saya pilih orang lain pula ya. Tapi Afif Elai tak boleh lah. Mikrofon rosak kan. Aduh macam mana dia baca doa dia dengar, kita tak dengar Okey, jadi pada hari ini kalau awak tak ada buku teks tahun 4 tidak mengapa ya. Tahun 6 tak apa ya. Ada saya nampak tahun 6 yang masuk ni bagus ya. Kalau tak dapat tak ada buku teks tak apa, awak boleh tengok di skrin handphone ataupun di laptop awak lah ya, bergantunglah. Kalau handphone awak skrin besar 6 inci nampak besar sikit ya. Kalau laptop awak 14 inci lagi besar lah ya. Jangan risau ya, jangan tengok lama tak ada buku terus awak tak nak belajar ya. Okey, ini sebenarnya sebagai ulang kaji lah sebagai ulang kaji untuk membantu awak mengingat semula apa yang telah awak pelajari pada tahun lepas. Tahun lepas pun tak silap saya tahun 4 pun sekejap je rasa sekolah pun sampai pertengahan tahun kan, kemudian tu COVID juga kan. Ingat tak? Mungkin ada yang tak sempat. Mungkin ada yang tak sempat tajuk habis, tapi saya rasa kebanyakan tajuk dah sempat sentuh lah Okey, baik ya. Saya teruskan. Okay, kita tengok apa tajuk tahun 4 yang pertama kita. Apa tajuk tahun 4 yang pertama? Adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Kejap Macam mana saya nak buang hutang? Oh, tak boleh buang. Tak boleh buang lah ni Creator Pro ni. Taklah nanti saya adjust dulu lah. Okey, baik. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Faham tak orang yang lebih tua? Tahu. Orang yang lebih tua ya. Orang yang lebih tua ni kalau awak umur 11 tahun, orang yang lebih tua maknanya umur dia berapa tahun? Lagi tinggi daripada kita. Ya, umur dia maknanya 12 tahun ke atas lah. Kalau tahun 6, kalau umur dia 12 tahun, umur orang yang lebih tua bagi dia ialah 13 tahun ke atas. Kalau dekat dalam Google Meet ni, yang paling tua sekarang ni ialah Ustaz Rosandi. Ustaz Rosandi Bayakub. Paling tua tapi alhamdulillah tua-tua pun saya tak pakai tongkat lagi. Hamzah tak ada muka surat, tak ada Hamzah. Muka surat ni awak lambat masuk ya. Hamzah tak ada muka surat sebab hari ni buku tahun 4 Hamzah buku tahun 4. Saya share di skrin ya. Saya share di skrin. Cuma tadi saya tak sempat nak buang watermark ni. Tak apalah nanti kita agak-agak je lah sebab boleh ni, sebab benda mudah. Okey, pelajaran 1, adab bergaul dengan orang yang lebih tua ya. Objektifnya ialah menyatakan cara-cara beradab dengan orang yang lebih tua. Ya. Kalau awak belajar maknanya dah habis tajuk ni. Kalau saya tanya apa dia adab dengan orang tua, awak boleh berilah 1 ataupun 2 adab. Kalau bagi lagi banyak lagi bagus. Okey. Yang kedua, objektif dia membezakan amalan beradab dan tidak beradab dengan orang tua. Kalau saya uji awak sebelum saya bersurai Google Meet, saya akan uji juga. Saya tanya, apa dia antara perkara yang tidak beradab kepada orang yang lebih tua? Saya nak awak jawab juga. Okey, baik. Yang seterusnya, menerangkan hikmah beradab dengan orang tua. Kalau kita beradab dengan orang tua ni, apa kebaikan yang kita dapat? Itu hikmah. Hikmah. Apa kebaikan yang kita dapat kalau kita beradab dengan orang tua ni. Kalau rasa-rasanya kalau awak tak belajar pun mungkin awak boleh teka kot. Orang tua akan sayang kita, kita akan dihormati. Okey, kemudian yang terakhir, menyatakan akibat derhaka kepada orang tua. Kalau kita derhaka kepada orang tua, apakah yang akan berlaku kepada kita? Adakah kita akan menjadi batu
batu dalam cerita apa? Dalam cerita apa? Tanggang. Tanggang. Ya. Dalam cerita si Tanggang ya, adakah kita akan menjadi batu kerana disumpah oleh orang tua ataupun ibu kita sendiri? Ya. Kalau ikutkan, awak pernah tengok cerita Tanggang tu? Pernah. Kalau ikutkan cerita tu mitos lah ya. Dia mitos tu maksudnya cerita yang tiada bukti yang nyata lah ya. Melalui mulut-mulut orang tua saja ya, melalui mulut-mulut orang tua saja ya, tak ada bukti yang nyata ya. Kalau macam benda-benda sejarah lain kita ada bukti ya. Ada bukti batu, nampak batu bentuk manusia ke bentuk kapal, dia kan sebab dia kaya kan, dia jadi nahkoda kapal kan, jadi kapten. Kalau ikutkan pangkat sekarang kapten kapten kapal. Dia jadi nahkoda kapal. Dulu orang tak main kapten lah saya dah tengok cerita tu Kalau awak tengok dalam cerita keris siamang apa? Keris Siamang Tunggal. Keris siamang tunggal. Dalam keris siamang tunggal tu pun dia ada selitkan unsur pengajaran si Tanggang tu. Perasan tak? Perasan yang masa dia kat kapal. So last mak dia memaafkan dia ya, batu yang bentuk kapal tu akhirnya tenggelam. Tanalah kan. Bermakna maksudnya apa ni? Tumpah tu dah terbebas dah kot. Ya, bila tenggelam tu maksudnya mak dia dah maafkan dia, roh dia aman lah roh dia aman. Kalau tidak roh dia macam tergantung sebab dia pernah sakiti hati mak dia, dia pernah ada haka ataupun menghina mak dia kan. Kalau ikut kisah yang awak baca tu, dia hina mak dia kan. Dia kata aku tak ada ibu yang busuk dan kotor macam ni. Dia kata kan masa ibu dia datang ke kapal untuk hantar makanan tu mak dia menyesal. Itu antara moral lah pengajaran yang kita dapat daripada cerita-cerita orang tua. Bagus ya. Cerita orang tua ni kalau tak ada bukti pun awak ambil pengajaran dia. Maknanya kalau kamu dah haka kepada ibu bapa, buruk padanya. Itu je ya. Tak kisahlah kamu jadi batu ke, jadi tikus ke ya, jadi haiwan ke ya. Tapi kalau dalam situasi yang sebenarnya banyak berlaku sekiranya kita menyakiti hati ibu kita, mungkin terlintas di hati ibu terlintas sedih je. Ibu kata biarlah kau macam tu kan. Itu doa. Doa tu bahaya tu, walaupun mak dia tak maksudkan ya, tapi Allah angkat tu sebagai doa. Setiap gaya nanti bila Allah biarlah lantaklah kau tak nak cakap aku, biarlah tak matilah kau. Betul kot anak dia mati accident ke nanti. Baru menyesal mak dia pula kan. Allah kita selepas cakap kan. Tu na'uzubillah lah Jadi dengan orang yang lebih tua ni berhati-hati. Mereka lebih sensitif ya. Mereka lebih sensitif sebab apa? Mereka lebih sensitif sebab mereka besarkan awak. Mereka daripada kecil, daripada awak baby sampai ke besar, tiba-tiba awak tinggikan suara. Kecil hati ya. Sama macam cikgu-cikgu juga walaupun cikgu bukan besarkan awak, cikgu mengajar awak daripada darjah 1 sampai darjah 5 contohnya. Lepas tu bila darjah 5 awak tinggikan suara pada cikgu. Cikgu akan rasa kecil hati juga. Tak sangka budak ni Okey, saya harap tidak berlaku sebegitulah ini tujuan kita ulang kaji. Okey, baik. Yang baru masuk, selamat datang Selamat datang ke kelas Google Meet saya Hari ini saya maklumkan sekali lagi awak boleh tengok di chat room tu jadi saya tak perlulah ulang chat room tu. Tak perlu saya ulang banyak kali. Masuk je boleh tengok chat room. Pada hari ini kita buat ulang kaji tajuk adab tahun 4 iaitu beradab adab bergaul dengan orang yang lebih tua Okey, baik. Baca dan faham adab dengan orang tua, memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Memberi salam Kalau awak jumpa saya awak jumpa saya yang perempuan lah, contohnya Aisyah jumpa saya dekat Ion awak tak perlu salam. Awak hanya memberi salam tapi yang murid lelaki boleh bersalaman. Tapi dalam keadaan sekarang macam mana? Keadaan yang kita kena tak salam tapi tak boleh. Macam mana tu? Salam ikut norma baru. Kalau sekarang ni kalau mengikut sekarang ni yang diajar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bukan kita tak nak salam kita menjaga menjaga kesihatan kita ataupun menjaga
kita tak ambil risiko ya. Kita hanya meletakkan tangan di tangan kanan di dada kiri ya. Tangan kanan di dada kiri. Kalau awak tengok dekat ni skrin nampak ni ya. Salam cara norma baru ya. Kalau ikutkan cara ni memang tak ada ya. Tak ada Nabi ajar ya. Tapi kita terpaksa memandangkan keadaan yang tidak selamat sekarang ni ya. Jadi memberi salam pun sudah memadai ya. Memberi salam pun sudah memadai sebab salam tu ucapan pun sama juga macam kita bersalaman ya. Memberi salam pun sudah memadai. Jadi kalau jumpa saya jangan lari ya. Beri salam. Ada kadang ni murid saya ni jumpa kat luar ni, woi lari dia ada ya. Tapi macam Zulfaqar bagus. Saya datang Taman Bilan Piana, dia datang jumpa saya. Bagus Zulfaqar dia datang jumpa saya. Dia nampak kereta saya depan rumah Cikgu Isman. Dia datang jumpa saya. Bagus lah tu tengah murid sebab dah lama tak jumpa sebab dah lama tak jumpa Ustaz. Gemit kan jumpa tapi ada juga murid lain dia nampak kereta Ustaz mana, dia masuk dalam rumah minta ikut tingkap je kan. Macam lah Ustaz nak buat apa-apa kat dia kan. Ustaz dekat kelas pun nak menjentik mencubit korang pun susah ini kan kat rumah korang takkan lah Ustaz nak marah Okey, baik. Jadi yang kedua ialah bercakap dengan sopan. Bercakap dengan sopan jangan menjigit. Cakap dengan orang tua jangan menjigit ya. Cakap kalau pakcik tu panggil elok ya. Pakcik, kalau makcik makcik, jangan pakcik tu. Pakcik. Makcik. Makcik. Pakcik tu naik motor masuk longkang insiden langgar, terkejut kau panggil macam tu ya. Kalau jumpa orang tua bercakap mesti sopan. Panggilan yang awak gunakan mesti sopan. Ya? Walaupun pakcik tu botak ke kan jangan panggil pakcik botak. Pakcik tu hitam ke, pakcik hitam jangan. Jangan gelar-gelarkan dia. Panggil dia pakcik juga ya. Okey. Kemudian yang ketiga, menerima nasihat mereka dengan hati yang terbuka. Sebab orang tua ni dia memang suka beri nasihat Orang tua ni dia memang kelebihan Allah beri pada dia memang suka bagi nasihat. Kadang-kadang kamu tak minta pun nasihat pada dia. Tapi dia bagi nasihat. Bagi nasihat. Uni, nanti pakcik nak, awak jangan tinggalkan solat 5 waktu. Padahal Uni memang solat pun. Tapi saja dia nasihatkan. Saja dia nasihatkan. Dia memang suka macam tu. Aish Adayana, pakcik tak nak tengok Ais keluar malam-malam, dia kata. Padahal Ais kat malam pun kat rumah je tapi dia suka cakap gitu Jadi awak pun layanlah jangan kata apa pula pakcik ni, jaga urusan pakcik lah kan, apa sibuk hal saya jangan macam tu. Jangan macam tu, tak baik tak baik. Okey, baik Kemudian baca dan faham adab dengan orang tua. Okey, ni tadi Okey, kemudian tingkah laku tidak beradab apabila bergaul dengan orang yang lebih tua. Okey, kita tengok ada tak awak buat tingkah laku sebegini Yang pertama, tidak mahu memberi salam dan bersalaman apabila bertemu. Kalau awak tak kenal, macam mana? Kalau tak kenal. Maksudnya dekat sini, kalau maksudnya dekat sini bukannya kamu pergi Ion tu semua pakcik-pakcik orang tua kau nak jumpa bagi salam. Habis sampai ke tingkat 3 kau cari pakcik-pakcik orang tua kan. Mak kau pun risau dah mana kau pergi mana kau pergi? Pergi bagi salam semua kat pakcik-pakcik ni. Bukan gitu. Bagus sangat. Bagus tapi tak ada sampai tahap macam tu maknanya yang orang yang awak kenal. Macam kawan ayah awak, ataupun cikgu awak, ataupun pakcik-pakcik saudara-saudara awak, yang tu yang tu digalakkan untuk kita sentiasa memberi salam, dan salam tu doa Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu doakan dia walaupun kamu tak menadah tangan. Kemudian pun dia jawab balik Waalaikumsalam dan sejahtera juga ke atas kamu. Dia pun tak angkat tangan pun doa, tapi dia cakap macam tu, dia balas balik doa. Okey. Jadi
tidak mahu memberi salam dan bersalaman apabila bertemu. Ini jangan buatlah ya, terutamanya kepada orang yang kamu kenal. Orang yang kamu kenal ya. Nanti dia cakap sombongnya sombongnya anak orang ni kan. Okey. Yang kedua, meninggikan suara ketika bercakap. Ya. Jangan menjerit-jerit. Ya, menjerit. Tapi kamu pernah tak bercakap dengan pakcik-pakcik yang ada masalah pendengaran? Siapa pernah? Tak. Tak pernah saya ada jumpa pakcik-pakcik yang pakcik-pakcik yang umur 9 tahun 90 tahun ya. Memang dia dah tak pendengar. Kita memang kena jerit. Macam arwah nenek saya yang meninggal tahun lepas memang kalau nak cakap memang kena jerit dengan dia. Kalau orang yang tak biasa, contohnya macam orang datang ziarah nenek saya, bila dia dengar cucu-cucu cakap, anak-anak dia cakap, semua kata, wih, menjerit kuatnya kan. Sebab apa? Memang dia dah tak pendengar. Yang tu tak apalah, kita tinggikan suara tapi tinggikan suara, cakap dalam bahasa yang sopan bukan panggil nenek kau tu, kau kamu tu kan tu wan macam tu. Wan, tok dengar tak tok tok anak angkat tok ni nak pergi mandi ni tok macam tu tinggi tinggi, suara tinggi tapi dia masih lagi sopan masih lagi sopan jangan kau aku nak akan kau ni nak bawa pergi bilik mandi ni, nak mandi kan dah bau macam tu, ada macam tak elok pula memang nenek saya, arwah nenek saya tu, saya angkat dia pergi bilik mandi, tolong makcik saya mana larat dah sebab orang tua ni walaupun dia makin susut badan dia, tapi bila kita nak angkat dia berat dah. Nak pergi ke bilik mandi, nak bersihkan dia, nak sucikan dia okey. Baik, yang ketiga tu tak apa. Okey, yang keempat tu tidak mahu menolong apabila mereka mendapat kesusahan Kalau kamu nampak pakcik orang tua yang dalam kesusahan lah contoh di tepi jalan di tepi jalan motor rosak lepas tu ada isteri dia sekali berteduh bawa bumbung awak tanyalah motor rosak ke. Kalau motor rosak ke awak tolonglah telefon tolonglah telefon mekanik ke apa ke jangan biarkan dia macam tu cuba tolong semampu yang mungkin. Kalau macam awak mampu bagi duit pun boleh. Motor pakcik rosak ke? Lah kesian pakcik ni RM50 ni pakcik nanti bila dah hujan dah berhenti nanti pakcik telefon lah mekanik ke apa. Boleh juga. Jadi bentuk-bentuk bantuan yang awak boleh tolong, boleh. Macam-macam boleh. Jadi kalau nampak je orang tua yang dalam kesusahan, kita tolong semampu yang boleh. Saya tahu ni murid saya ni jenis menghormati orang tua. Cuma sekarang ni awak kanak-kanak lagi. Kalau awak nak bantu dalam bentuk kewangan tu, memang tak mampu. Tapi dalam bentuk tenaga awak. Nampak nak lintas jalan tolong lintaskan dia bila dia bawa barang banyak nak pergi ke kereta, kamu nampak dia seorang je angkat dia terpaksa. Ada kadang macam saya dekat kedai bawah ni bila saya beli barang, saya nampak ada pakcik tu angkat barang seorang, dia kena angkat sikit-sikit ke kereta dia mula dia kena angkat beras, lepas tu plastik bawang apa yang bungkusan bawang, apa semua yang lain tu dia kena tinggal dulu. Kita tanyalah, cik boleh tak saya tolong? Tolonglah angkat ke bonet kereta dia. Walaupun tak kenal walaupun tak kenal. Cuma dalam keadaan awak sekarang, awak kena hati-hatilah macam saya ni dah besar, macam awak ni kecil, mungkin awak langkah berhati-hati tu kena ada. Mungkin kita niat baik tapi kita tak tahu niat orang juga kan. Lepas awak tolong dia tarik pula awak masuk kereta. Sudah, na'udzubillah lain pula ceritanya saya doakan semoga semua berada di bawah lindungan Allah lah kalau kita buat baik, insya-Allah Allah akan jaga kita dengan baik cuma kita kena ambil langkah berhati-hati. Kalau awak nak tolong pun pastikan awak di tempat orang ramai ke tempat orang ramai. Kalau sunyi-sunyi tu mungkin ada juga orang yang berniat jahat awak berhenti tolong ke, awak pun sekali kena. Na'udzubillah na'udzubillah, kita minta Allah elakkan daripada tu Okey, baik. Yang seterusnya baca dan fahami
hikmah mengamalkan adab dengan orang yang lebih tua, ya. Okey, hikmah dia apa dia, ya? Hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Maknanya kalau kamu tolong orang tua, kamu hormat orang tua, ya, insya-Allah kamu akan bahagia di dunia dan akhirat, ya. Kat dunia pun kamu bahagia, ya, dekat akhirat pun lagi Allah akan bagi awak ganjaran yang lebih besar, ya, sebab awak menghormati orang yang tua, ya. Okey, baik. Faham, setakat ni boleh ikut? Boleh ikut lagi? Boleh. Ya, InsyaAllah mudah, ya. Kemudian yang kedua, sentiasa mendapat ketenangan jiwa. Kadang-kadang lepas awak tolong orang, bila awak balik awak rasa happy sangat. Siapa ada rasa macam tu? Saya. Siapa rasa? Saya. Umi Zara rajin tolong. Umi Zara mesti rajin tolong orang. Kadang masa kita tolong tu kita tak rasa apa-apa, tapi bila kita balik rumah, kita duduk balik, rasa seronok dapat tolong orang tadi, kan. Itu maknanya Allah beri ketenangan pada jiwa kita, ya. Kita rasa gembira lah, tiba-tiba kau duduk seorang-seorang tersenyum, oi seronoknya tolong pakcik tadi, kesian pakcik tu, ya. Kadang-kadang macam kamu naik kereta, kan, bila kamu dah besar kamu naik kereta nampak orang rosak, kereta rosak perjalanan, awak tolong dia telefon mekanik ataupun awak bagi dia duit bantuan sikit untuk dia repair ke apa, kan. Bila awak balik rumah dah rehat tu, kalau awak mekanik awak tolong repair kan lagi bagus. Lagi bagus, ya. Lepas tu kalau pakcik tu ulur sikit, katalah 100, kan. Ikhlas. Kalau awak nak ambil lah, Kalau awak tak nak ambil tak apalah. Kalau awak nak ambil separuh tak apalah, ikhlas pakcik. Mahal sangat ni 100, saya ambil 50 dah lah, ya. Upah sebab apa, saya pun kena hujan ni, contoh, ya. Contoh, ya. Kalau tak ambil lagi besar ganjaran pahalanya, ya. Okey, baik. Ini antara hikmah, ya. Okey, baik. Yang seterusnya, akibat tidak beradab dengan orang tua. Ini benda buruk yang akan kita dapatlah kalau kita tak beradab dengan orang tua, ya. Yang pertama, dibenci keluarga dan masyarakat. Ini biasalah kalau kamu kurang hajar, ya. Kalau kamu kurang hajar dengan keluarga-keluarga kamu, ya. Lepas tu masyarakat pun semua akan pandang serong kepada awak, ya. Teruklah anak orang tu, ya. Cakap pun benda tak elok je, Cakap dengan kita pun macam tak hormat je. Dia akan cakap juga. Kadang dia tak cakap depan-depan awak, dia tak cakap depan awak, tapi mungkin dia akan cerita-cerita dengan jiran-jiran yang lain. Jadi dari segi tu, ya, orang akan mula label awak, ya, keluarga yang kurang ajar ke, budak yang kurang ajar ke, ya. Lama-lama akan menimbulkan rasa benci, ya. Okey, yang kedua, hidup tidak diberkati, ya. Kalau kamu asyik sombong orang, marah orang, sakit hati orang, tengking-tengking orang, ya, kadang-kadang kamu dalam hidup kamu susah je kau dapat, ya. Nak buat benda senang pun susah je, ya. Ada duit banyak pun tiba-tiba kesusahan juga, kereta rosak lah, rumah kena masuk pencuri lah. Cuma awak fikirlah balik, kenapa jadi macam tu, kenapa Allah uji macam tu, ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang awak buat yang orang semua tak suka, ya. Sehingga dia mendoakan awak supaya kena benda yang buruk. Na'udzubillah, jadi kita tak nak macam tu, ya. Walaupun kita ni hamba Allah, tapi kadang-kadang kita hidup atas doa-doa manusia juga, ya. Lagi banyak kita baik dengan orang, lagi banyak orang doakan kita, tahu Mizara. Lagi banyak kita kawan yang kita bantu, lagi ramai orang akan doakan kita, ya. Terima kasih. Dia walaupun dengan ucapan terima kasih, semoga kamu murah rezeki, macam tu je. Tapi kadang-kadang bila kamu balik 2-3 hari lepas tu, ada rezeki lain yang kau dapat. Saya pernah sebut juga, ya, kesihatan pun rezeki. Kamu sihat je, tak pernah sakit pun, ya, tak kira lah ada COVID ke apa benda pun, kan, sihat je, alhamdulillah, itu pun rezeki, ya, atas doa-doa orang, ya, supaya kita ni diberi kesihatan oleh Allah. Okay, yang ketiga, mendapat dosa lah. Ni semua tahulah, ya. Derhaka, dosa derhaka kepada ibu bapa antara dosa besar, ya. Kamu kena ingat tu, ya.
Sebab ibu bapa ni saya kategorikan sebagai orang yang lebih tua lah. Kalau kamu derhaka kepada saya sebab saya seorang guru pun dosa besar juga. Ya. Kalau saya orang biasa dosa, tapi tak sebesar macam kamu mendahaka kepada ibu bapa. Yang tu paling besar dosa. Ya, jadi berhati-hati ya. Jangan derhaka kepada ibu bapa. Setakat ni ibu bapa membesarkan awak dengan baik dan apa yang disuruh semuanya baik. Tak ada pun ibu bapa awak menyuruh awak membuat benda yang buruk. Kalau ada ibu bapa yang suruh awak buat benda yang tak elok, awak boleh tolak. Yang tu boleh tolak, yang tu tidak berdosa. Ya, contohnya kalau ada di kalangan ibu daya awak ni suruh minum arak ke, suruh berjudi ke, ya, suruh pergi mencuri dekat kedai depan tu ke, yang tu awak tak boleh ikut. Ya, itu tak kira derhaka. Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okay, Boleh. Yang penghayatan bawah tu, yang tu saya sebut tadi, mendahaka kepada ibu bapa adalah dosa besar. Nampak budak tu dah sedih dah, baju merah tu tengah pujuk. Nampak tak gambar tu? Mungkin tiba-tiba dia tengah duduk tu dia teringat, ya Allah, aku tadi masa sebelum aku keluar tadi aku tengking sama mak aku tanya nak ke mana, lantaklah aku nak di mana. Bila dia dengan kawan dia baru dia teringat baju merah tu pun pujuk dia, ya. Tak apa, ada masa lagi kau balik minta maaf, ya. Baru teringat, oh dosa besar. Dosa besar. Bukan saya cakap, ya. Memang ada dalam hadis-hadis pun mengatakan, ya. Kalau dalam Quran sendiri pun ada, ya. Dalam Quran, siapa tahu ayat tu? Siapa pernah dengar ayat? Ya? Janganlah berkata kepada mereka walaupun tak pernah dengar? Tak. Wala takullahuma uffin. Wala takullahuma uffin. Ayat surah apa saya tak ingat dah, tapi ada dalam Al-Quran, ya. Wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada mereka Ayat Quran cakap tu je. Belum lagi kau maki-maki, ya. Kau macam carut ke, kau orang tua lah guna, itu lagi lah besar. Ini dalam ayat Quran kata wala takullahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada mereka walaupun perkataan je, tak kata apa pun. Mak kau cakap, Hamzah tolonglah ni angkat sidai kain apa semua. Itu dah dosa besar tau Hamzah. Contohlah Hamzah tahu itu kan Hamzah kan? Tak. Hamzah taat budak dia. Tapi ayat Quran tu sendiri yang mengatakan, bukan Ustaz Rosani buat cerita, ya. Wala takullahuma uffin, ya. Dalam ayat tu juga mengatakan, ya, berkatalah baik kepada mereka, kedua-duanya mereka, ya. Maknanya kalau mengikut ayat Al-Quran, ya, jangan tunggu kau bongok lah, bodoh lah, apa orang tua tak boleh harap. Tak payah tunggu tu. Kamu cakap je, dosa besar. Quran, bukan Ustaz Rosani cakap, ya. Quran. Okey, baik. Setakat ni faham, ya. Siapa yang pernah sebut ni kat mak dia ke? Ada? Malu nak ngaku, ya. Kalau ada lah, ya, tak payah ngaku, tak apa, ya. Kalau ada, ya, saya nasihatkan awak, ya, lepas habis Google Meet ni, ya, terus dia jumpa ibu dan ayah awak, ya. Minta maaf. Mak, kalau kalau Aish pernah cakap ke, ya, minta maaf mak, ya. Aish tak bermaksud, contoh, ya. Aish tak bermaksud nak mendahaka kan. Itu kalis, ya. Lepas je habis Google Meet kan, jumpa ayah dengan mak kan, minta maaf mak kalau kalis pernah cakap sebab apa dalam Quran cakap je, ya. Dia kira dia haka, ya. Okey. Allah, saya terbuat macam tu. Allah terbuat. Ya, terkejut Umi Zara. Terbuat Umi Zara. Ya, ni ayat Quran Umi Zara. Nanti kalau saya jumpa ayat Quran tu, nanti saya share dalam grup WhatsApp, ya. Panjang ayat tu, ya. Okey. Okey, yang seterusnya, mari berpantun, ya. Adik ke kedai membeli halia, emak memesan membeli laksa. Jadilah insan berhati mulia, baik hati, berbudi bahasa. Ini disuruh kita jadi hati yang mulia lah, Hati yang mulia ni bila kita tengok orang tua, kita akan datang rasa kesihan, bukan rasa benci. Itu maknanya hati awak dah mulia.
Bukannya bila ada orang tua, kamu rasa menyampah, kamu rasa annoying lah, kamu rasa macam rimas, itu hati awak ada penyakit hati. Ada penyakit hati, ya. Hati awak tak mulia, ya. Okey, baik. Pantun terus yang ketiga lah, saya langkau, ya. Nak cepat kita pulang kaji. Ya. Sang lebah suka menyengat, terkena sengat, sapulah obat. Nasihat orang tua perlu diingat, hidup bahagia dunia akhirat. Ya, sebab saya sebut tadi, orang tua ni dia memang suka bagi peringatan, dia suka bagi nasihat. Sebab apa? Dia nak awak jadi generasi muda Lebih baik, senang kata. Generasi muda yang lebih baik, ya, yang lebih baik, yang bersopan santun, ya. Kalau kamu tengok keadaan sekarang ni, ya, kamu tengok ramai budak-budak muda yang kurang ajar, ya, yang suka cakap macam-macam, ya. Saya tengok apa itu. Tu awak ada tengok tak yang baru ni? Ini luar topik sikit lah, tapi ini sikap yang tidak baik jugalah, ketika sukan Paralimpik. Ada baca tak sukan Paralimpik? Tengok tak? Paralimpik. Tengok. Saya tahu Paralimpik tu apa? Yang kes lontar peluru Ziad tu. Dia saya tak tahu sangat tapi pernah dengar lah nama tu. Ya. Kalau awak baca cerita dia yang terbaru ni, yang terbaru. Dia Ziad tu dia dah menang tau. Ziad tu dia dah pernah pingat emas, lepas tu dah pecah rekod. Ya. Tapi disebabkan dia lambat masuk daftar, ya, untuk pertandingan tu, ya. Peserta nombor 2 Ukraine, ya. Peserta nombor Ukraine komplain, ya. Bantah lah, ya. Biasalah sukan mesti ada bantahan. Saya bawa budak-budak ke daerah pun kalau tak puas hati kita akan bantah, ya. Kita akan bantah. Jadi bila atlet Ukraine tu buat bantahan, betul. Ya, setelah disiasat kat CCTV apa semua, memang Ziad dan pengiring dia lambat masuk bilik bilik panggilan, ya. Kalau biasa siapa ke murid dekat sini biasa ikut saya olahraga, sini. Aish pernah ikut saya olahraga, Aish? Aish Diana pernah kan? Dia pernah bawa awak pergi olahraga? Pernah kan? Pernah. Oh, pernah pelari sekolah kan? Pernah. Okey, kalau mengikut peraturan olahraga, sebelum awak masuk ke dalam track, kita kena berkumpul dulu, betul tak? Betul, kita kena berkumpul, ya. Tempat berkumpul tu dipanggil bilik panggilan. Ini ilmu tambahan lah, tak ada dalam buku. Dia panggil call room, ya. Call room maknanya bilik panggilan. Maksudnya sebelum acara tu bermula sejam lagi awak dah kena berkumpul, ya. Bila dah cukup barulah QM, ya, ataupun quartermaster bawa awak pergi masuk track. Masuk track dan barulah dia tunjukkan awak dekat lorong mana apa semua. Kita tak boleh terus pergi ke track ataupun padang terus ambil, terus masuk je, ya. Tu melanggar peraturan. Jadi atlet Ukraine tu dia buat bantahan memang betul berlaku. Jadi batal lah. Pingat emas Ziad dibatalkan, rekod dunia dia yang dipecahkan pun dibatalkan. Dengan automatik peserta Ukraine yang nombor 2 tu naik jadi nombor 1, ya. Itu satu kisah. Kisah yang saya nak bawa kat sini, saya tengok, ya, dalam Instagram, ya. Semua orang hina, ya. Yang saya khususkan ni rakyat Malaysia lah, ya. Kebanyakannya rakyat Malaysia yang keyboard warrior ni, dia type benda yang teruk-teruk, dia kutuk peserta Ukraine tu, ya. Anjing lah, ya. Anjing. Padahal dia memang Paralimpik pun dia memang OKU, kutuk dia. Betul. Yang paling sedih dia cakap anjing lah, ya. Anjing, muka macam anjing, fizikal semua dia orang kutuk. Dan saya baca memang Instagram tu daripada rakyat Malaysia. Sangat memalukan, ya. Sangat memalukan. Dan tak tahulah, wallahualam lah, Allah lebih mengetahui lah, tapi kalau macam mesej-mesej sebegitu macam budak-budak generasi muda, ya. Sebab siapa lagi kalau main Instagram, betul tak? Atau awak main Instagram? Tak. Nenek awak main Instagram? Tak ada. Main sikit je lah. Kalau ayah awak dan mak awak main Instagram pun mungkin mereka tak menghadap dalam 24 jam, ya. Dia tengok-tengok slide-slide begitu je. Tapi masa kes tu berlaku, saya tengok di Instagram, tak sampai 1 hari
dah ada hampir 4,000 komen. Ya, semuanya mengutuk, ya, mengutuk, mengejek, mencaci peserta Ukraine tu. Padahal peserta Ukraine tu tak salah, ya, dia buat mengikut SOP, ya, mengikut peraturan yang ditetapkan. Dah memang awak lambat, awak menang memang kena bantah lah, ya. Dah memang awak lambat, tak ikut, ya. Walaupun dia hebat macam mana pun, tambah lagi bila dibuat di Jepun, ya. Bila di Jepun, Jepun memang negara yang punctuality dia memang tip-top, 100% dijaga. Kalau saya tak pernah pergi Jepun lah, tapi kalau awak pernah tanya orang-orang yang pergi Jepun, ya, kalau kereta api laju dia pukul 2 sampai, ya, pukul 1.50 dah sampai. Kereta api laju dia. Kalau kita nak bandingkan dengan komuter kita, kamu tengok dekat landasan tu, train seterusnya pukul 2.30. 2.30 tak sampai lagi kadang. Betul tak? Sama biasa tu. Betul. Ini budaya Malaysia, ya tak? Bila kita buat macam tu kepada negara luar, walaupun peserta Ukraine tu tak faham pun, kan? Dia tak faham pun bahasa Melayu, yang budak yang keyboard warrior tak dia anjing lah, muka macam tut lah apa benda semua, kan. Saya tak sebutlah. Tapi dia tak faham. Tapi bila dia check, sebab mereka pun ada Instagram, bila mereka check, bila sampai 3,000 komen ni mesti benda yang tak elok, dia boleh ni. Okey, ya. Jadi kita harap tak ada, ya. Saya harap generasi yang akan datang tak ada macam tu, suka ngejek-ngejek orang, suka hina-hina orang, ya. Suka kutuk-kutuk fizikal orang. Jangan, walaupun dia normal sekalipun. Ini dah lah OKU, ya. Paralimpik ni sukan-sukan acara untuk orang. Sukan-sukan untuk orang OKU. OKU tu apa saya cakap dulu dalam kelas? Apa dia? Orang kurang upaya. Bukan. Saya tak sebut orang kelainan upaya. Yes, orang kelainan upaya, ya. Upaya mereka berbeza pada kita, ya. Okey. Bukan kurang upaya tau, ya. Kita kalau boleh kita elakkanlah orang kurang upaya. Kau tengok Ziad tu, ya. Siapa tengok hari itulah masa Paralimpik, Ziad tu lontaran peluru dia, ya, lontaran peluru Ziad tu tak silap saya 17 meter ke 19 meter. Jauh ke dekat? Jauh. Lebih daripada Jauh, ya. Dia walaupun dia OKU, dia buat lontaran sampai ke 19 meter. Saya pernah latih budak lontar peluru di sekolah, budak darjah 6, badan besar macam mana pun, dia boleh lontar peluru tu kecil lagi, peluru Ziad tu lagi berat, ya. Peluru dekat bawah 12 tu kecil, 3 kilo ke apa, ya. Dia boleh buat paling jauh pun 5 meter je. Tu budak normal dia SKDJ, ya. Saya pernah pergi ke sukan daerah, ya, saya pernah tengok kalau budak sekolah menengah buat lontaran pun, paling jauh budak sekolah menengah yang badan sedak-sedak, yang sado-sado abang-abang kau tu, ya, dia buat lontaran paling jauh pun 9 meter je. Ya, 9 hingga 10 meter, tapi Ziad buat sampai 19 meter. Jadi kita jangan cakap dia kurang upaya, ya. Maknanya dia kelainan upaya, dia ada super dia, ya, super dia yang kita tak nampak, super dia, okay, ya. Tapi dia bukan Superman lah, ya. Dia ada super sebalik yang dia tak mampu buat, tapi dia ada benda dia hebat buat, ya. Satu lagi apa? Yang itulah, ya. Tu saya nak bawa situasi yang rakyat Malaysia sekarang ni kurang menjaga bahasa. Mungkin mungkin orang kelainan upaya itu mungkin dia tidaklah normal, tetapi mungkin dia ada kelemahan dan betul tu Zulfaqar, dia ada kelebihan dia sendiri tau, dan kelebihan dia tu kita pun tak boleh nak buat macam tu, mungkin dari segi pemikiran IQ dia slow, ya. Kalau kita ajar dia 5 tambah 5 mungkin dia tak kira, ya. Betul, ya. Kalau kamu tak pernah, tapi dia juga ada kelemahan dia juga. Saya memang pernah mengajar budak-budak di kelas PPKI, ya. Cikgu gantilah, ya. Bila cikgu tak ada, dia orang panggil saya pergi ke kelas PPKI untuk saya mengajar budak mengaji, tahu Zulfaqar.
Mereka bata ulang 20 kali dia pun tak dapat. Bata tu Zafaka. Ini murid pendidikan khas yang ada masalah pembelajaran. Bata ulang kali. Bila saya tanya balik ni apa? Tak boleh nak. Tak boleh. Itu yang masalah pembelajaran. Yang bisu pekak tu dia mungkin dari segi pandai, dia pandai tapi dia tak boleh bercakap tak boleh bercakap. Okay, tapi semasa saya pernah pergi satu program dekat program tu memang ada masa tu saya jadi ni saya jadi penyemak buku pendidikan khas. Mereka jemput cikgu ni lah, cikgu biasa untuk jadi penyemak buku pendidikan khas Masa saya pergi program 5 hari tu memang saya tengok orang bisu, cikgu-cikgu bisu lah yang cikgu bisu dia akan mengajar sekolah orang bisu saya tengok tangan dia laju cakap laju dia bercakap kawan dia balas balik kita pun Masya Allah tak dapat nak tangkap apa tangan dia mencarut ke apa benda tangan tu Wallahualam tapi mereka faham bahasa mereka kita lah dari segi situ nampaklah kita sebenarnya yang kurang upaya kita tak faham bahasa syarat. Maksudnya orang kelainan upaya ni ada kelemahan, ada kelebihan. Kemudian Zulfaqar, kalau kamu bercakap dengan mereka walaupun kamu tak pakai bahasa isyarat pun dia tahu bibir kamu sebut apa walaupun dia tak bercakap. Dia boleh baca gerak bibir apa yang awak tengah cakap ni, dia tahu. Kita kalau dia buat isyarat tangan, kan kamu kata dia kau ni TikTok pula depan aku. Dia bukan TikTok, dia nak cakap tapi dia bisu. Itu contohlah Bahasa isyarat. Okey, baik. Okey. Yang seterusnya pelajaran 2 adab bergaul dengan jiran. Jiran. Tahu jiran tu? Dayana tahu bahasa isyarat dan boleh ajar saya. Jiran ni ialah tetangga sebelah rumah kita. Tapi ada jadi maksud dia yang tersendiri. Siapa rasa benda ni pernah belajar dalam kelas pagi ke tak saya? Kalau mengikut Islam, berapa buah rumah yang dikira jiran? Siapa pernah dengar? 40. Ya, pandai. Siapa sebut tu? 60. Mukri 40. 40. Kalau mengikut dalam Islam yang dikira jiran yang dikira jiran ialah yang berada di sekeliling kita sekurang-kurangnya 40 buah rumah walaupun kamu tak kenal dia. Contohnya belakang rumah kamu, depan rumah kamu, belakang lagi rumah kamu kira-kira ada 40. Jadi itulah jiran awak itu ialah jiran awak kalau mengikut Islam lah kalau mengikut pengertian di sini, jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita 40 buah rumah. Dia tak padam kat situ. Ingat. Awak boleh tulis nota tu. Boleh tulis nota dalam buku nota awak nanti kalau dalam soalannya PKK dia akan tanya berapa buah rumah yang dikira jiran. Mungkin dia akan mengelirukan awak. Alif 30, Ba 60, Jim 40. Awak alamak satu ni. Jadi kalau menurut Islam yang dikira jiran dengan kita ialah 40 buah rumah. Boleh? Faham setakat ni? Maksudnya 40 buah rumah tu berapa jauh? Berapa jauh ikutlah kalau dalam taman awak tu belakang rumah awak pun kira jiran Zulfaqar. Depan rumah awak, baris depan rumah awak tu pun kira jiran. Bukan depan rumah awak tu aja. Depan rumah awak tu ada kiri kanan semua tu kan? Itu jiran juga awak. Yang awak ingat jiran awak ialah sebelah je. Bukan. Bukan. Jiran kalau menurut Islam 40 buah rumah di sekeliling kita. Di sekeliling kita. Depan, belakang. Maksudnya jiran kita tu ada ramai lah. Jiran kita ramai Zulfaqar. Jiran kita ramai. Okey. Kalau menurut pengertian dalam hukum dalam Islam ni 40 buah rumah atas, bawah, kiri, kanan. Macam mana tu? Mungkin rumah di atas bukit. Mungkin rumah di atas bukit lah. Rumah di atas bukit, bawah tu kira jiran. Ada rumah saya kat depan tu, rumah bukit. Bawah kira jiran lah. Sebab kawan awak tadi sebut bawah atas, bawah, kiri, kanan, bawah apa ada rumah. Jadi ya. Sekeliling. Diana duduk flat. Diana duduk flat. Diana duduk flat. Jadi memang bawah di jiran Okey, baik. Ayat Quran di situ.
hadis Nabi di situ ya, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan jirannya. Ya, ini hadis Nabi ya. Jadi kalau kamu betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya, muliakan jiran ya. Jangan sombong dengan jiran. Okey. Sentiasa lapangkan masa bertegur sapa dengan jiran. Ini awak saya rasa awak biasa buat ni ya. Petang-petang awak keluar naik basikal, jumpa kawan-kawan awak semua tu. Itu sebenarnya cara ni lah. Ya, cara awak bertegur sapa. Makanan macam mana pula? Apa dia? Kalau hantar makanan. Macam Hantar makanan pun bagus juga. Itu pun adab berjiran lah. Ya? Tak semestinya kadang kita hantar makanan. Kadang-kadang kita lalu-lalu naik motor, pin-pin sikit ke, ya, senyum-senyum ke. Itu pun dah kira macam awak bertegur sapa lah. Ya? Sebab sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, kita tak digalakkan pergi rumah orang kan. Orang pun takut nak terima tetamu kan. Jadi kamu lalu senyum-senyum depan rumah, hon-hon, pin-pin, ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Macam tu, okey. Tak apa kan. tak pernah buat kan? Siapa? Maksud saya lah, ayah saya lah. Oh, ayah Ayah kau. saya ada buat masa saya tengah main badminton dengan ayah saya. Ayah kamu orang glamour kat taman tu, ya. Hari-hari main badminton, main basikal apa semua, jadi kenal ramai lah jirannya, ya. Okey, tengok antara adab yang perlu dicontohi apabila bertemu jiran. Assalamualaikum, baru pulang. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Dia tanya macam tu je. Ya, kemudian tak sembang panjang pun tak apa. Assalamualaikum, baru pulang. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Lepas tu masuk lah. Masuk rumah tu. Ini yang kedua pula. Saya Azlan, saya baru berpindah ke sini. Saya Pak Cik Soleh, alhamdulillah kita berjiran. Ya. Datang tengok orang baru pindah, tolong angkat barang ke apa semua ya. Kemudian tegur-tegur macam tu, tu baliklah. Gitu je. Ya. Gitu je kita adab kita ya. Jangan nampak jiran kau masuk, nampak jiran kamu keluar kau masuk dalam rumah menyuruh. Ya, bila jiran kamu masuk rumah kau pula keluar. Gitu ya, tak nak campur langsung. Ya. Yang seterusnya, jemput ke rumah Pak Cik. Dijemput ke rumah lah, ini sebelum COVID lah. Biasa kita terima tetamu-tetamu yang kita tak rapat, tapi kita kenal. Mana ayah Azlan? Ayah ada di rumah, silalah masuk Pak Cik. Ni budak ni, anak dia pun bersopan ya. Silalah rasa kuih yang saya buat ini, terima kasih. Ini macam yang Zulfaqar cakap tadi ya, hantar-hantar makanan ya. Tak semestinya lalu. Okey, baik ya. Okey, kat sini ada man satara ala muslimin satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Maksudnya siapa yang menutup cacat celanya seseorang muslim, Allah menutup cacat celanya di dunia dan akhirat. Ini aib. Pernah dengar kata aib? Maksud cacat sela tu? Aib tu aib. Benar. Yang selalu orang Melayu gunakan aib ya. Kalau kita tutup aib orang, aib tu benda yang memalukan. Di sini maksudnya cacat cela lah. Bukan cacat dia tak ada tangan, tak ada kaki ya. Cacat cela yang ada di sini ialah benda-benda buruk yang berlaku pada dia. Kalau boleh kita jangan sebarkan pada orang. Terutamanya awak jiran kan. Contoh ya. Saya rasa tak mungkin jaranglah berlaku kan. Tapi ada berlaku, tapi mungkin bukan awak. Jiran ya. Malam-malam awak dengar jiran awak sebelah laki bini bergaduh ya. Bergaduh ya. Anak menangis kuat, menjerit, pinggan jatuh, pecah apa semua baling sana ya. Jadi sebagai seorang jiran, benda tu mendatangkan malu tau. Ya. Jadi awak jangan cerita dengan orang. Ya. Kamu pergi jumpa jiran lain, kau jadi ya Allah, aku malam-malam dengar maki-maki bercakap-cakap bini laki bini. Kamu secara tak langsung kamu menyebarkan keburukan orang. Yang ini Nabi dah sebut ya, penyebar. Man satara ala muslimin satarahullah. Siapa yang menutup aib manusia, Allah tutup pula benda yang memalukan dia nanti. Dan ini mungkin waktu dia. Waktu awak nanti mungkin ada benda yang memalukan berlaku pada diri awak pula, nanti orang pula jaga cerita awak sebab awak pernah buat kat orang. Ini maksudnya bila kita tutup aib orang, Allah tutup balik aib kita. Ya. Kalau macam jiran awak tu buat jenayah, tu awak kena
Macam mana? Takkan awak nak biar kan? Sebabnya nanti takut-takutlah nanti curi kat rumah. Contohnya macam kat taman awak tu, bukan na'uzubillah lah, kat taman awak sebelah tu kamu nampak apa anak dia isap dada ke kan? Takkan kau nak biar je. Yang tu kena report lah. Yang tu kena report polis sebab sebelum berlaku lebih teruk nanti ramai orang datang lepak isap dada, kau silat gaya anak kau pun sekali terjebak. Report polis. Yang tu bukan aib, ya. Benda jenayah bukan aib. Jenayah bukan aib. Jenayah memang kita kena beritahu. Faham tak konsep dia? Jangan jenayah kau kata ustaz cakap itu tak payah, biarlah dia orang isap dada mati tak apa, lantaklah, jangan aib aja. Itu bukan. Jenayah, benda jenayah yang bersalahan dengan undang-undang itu bukan kira aib. Kena report. Bincang dulu dengan orang taman. Aku dah nampak dah 3 hari ni memang rumah sebelah tu orang bujang tapi bawa masuk perempuan ramai apa semua. Itu bincang. Kemudian dah dapat apa keputusan nak buat, okey, baru kita report kepada pihak yang berkuasa. Contohnya kalau bukan mahram macam rumah bujang laki tapi masuk-masuk perempuan ramai-ramai, itu report Majlis Agama. Majlis Agama akan datang buat serbuan dengan pihak polis. Yang tu. Bukannya awak jaja cerita, teruk rumah sebelah tu ada bawa, lepas tu besok awak cerita boleh tapi tak buat apa-apa. Yang tu macam awak nak memalukan, ya. Yang tu kalau betul ambil langkah yang sebenarnya. Faham? Boleh faham tak? Faham. Beza, ya. Aib dengan jenayah tu beza kan, betul, ya. Aib dengan jenayah beza. Kalau jenayah awak tak report, awak berdosa. Kalau jenayah awak sembunyikan, awak pun berdosa. Awak dikena syubhat, awak tahu dah rumah sebelah awak ni rumah orang curi motor, kadang-kadang tengok hari ni motor lain, besok motor lain, betul dia barai yang motor buka ni, masuk ni macam kan, betul-betul curi motor. Itu awak kena bincang dan ambil langkah yang patutnya. Tapi kalau benda yang memalukan macam laki bini bergaduh, betul, tengking anak dia sebab anak dia keluar dengan jantan lain ke apa semua. Yang tu awak janganlah heboh-hebohkan. Yang tu hal keluarga dia lah. Biar keluarga dia selesaikan. Jangan awak pergi jual pula cerita tu pada jiran-jiran lain, ya. Maksudnya menyebarkan lah. Ya, macam tu, macam menyebarkan, ya. Macam aku dengar malam-malam tadi anak perempuan dia kena marah dengan bapak dia, anak perempuan dia balik pukul 2 pagi, ya. Lelaki hantar. Tu benda aib lah, benda aib. Yang tu perempuan kerja apa yang balik 2 pagi? Itu bukan kes polis ke apa, jadi tak perlulah awak nak jaja-jaja cerita, kecuali lah kalau jiran tu yang nak ceritakan pada awak, tolonglah saya ni, pakcik, saya pun tak tahu nak cakap macam mana dah dengan anak saya. Kalau dia menceritakan, okeylah. Anak saya tu saya dah tegur dah, tapi itulah keluar dengan jantan lah, pukul 3 pagi, 4 pagi balik. Saya risau nanti tiba balik kan dah perut memboyot pula dan mengandung pula. Na'uzubillah. Yang tu dia minta bantuan awak bantulah jiran, bantulah jiran. Okey, adab bergaul dengan jiran, memberi salam dan bertegur sapa. Ini biasa awak buat, menutup keaiban jiran. Ni yang kita bincang tadi, Apa maksud aib tadi? Keburukan. Ia perkara keburukan yang boleh memalukan seseorang, tapi bukan jenayah, tapi bukan jenayah. Okey, yang ketiga, mendoakan keselamatan jiran. Doalah keselamatan jiran, supaya mereka pun dijauhkan pada COVID, sebab apa, nanti kalau jiran awak pun kena COVID, awak pun boleh terdedah awak sebelah je ni. Macam juga ada suami. Macam tu, jadi kalau awak doakan keluarga awak, selitkan sekali lah doa untuk jiran, Allah, lindungilah keluargaku daripada wabak COVID yang melanda ini, lindungilah juga jiranku. Selit sekali, lagi bagus, okey. Pelihara rahsia jiran dan mendahulukan ucapan. Okey, jadi kalau macam jiran ada beritahu awak sesuatu pasal keluarga dia apa semua, itu rahsia. Macam saya sebut tadi, ada jiran tu jumpa awak, dia minta pandangan dan nasihat awak pasal anak dia
anak dia perangai tak berapa elok ya, keluar Kalau malam-malam. apa ni? Ustaz ni nak tanya. Kalau apa ni? Kalau jiran tu dia kata simpan rahsia tapi rahsia tu sebenarnya rahsia yang teruk macam mana? Macam contoh simpan duit ni banyak-banyak. Simpan duit? Tak, dia macam dia kan suruh simpan rahsia kan. Tapi macam apa ni? Macam benda tu teruk tapi tak benda macam ni. Macam yang ni duit rompakan. Dia kata rahsia kan. Itu macam mana? Itulah jenayah. Kan saya cakap kalau jenayah bukan rahsia. Jenayah kena lapor, kena report. Mana yang berkaitan dengan jenayah, yang tu bukan rahsia ya. Yang tu nanti awak dikira bersebahat pula. Bila ditangkap, bila polis datang buat sebuan ke rumah jiran awak, nanti dia ditanya, siapa lagi yang tahu pasal rahsia ni? Dia tunjuk pula awak sebelah. Dah awak kena sangkut sekali. Kenapa awak tak report? Dah subahat. Masuk rahsia dekat sini ya, ada dua tahu Zulfaqar. Kadang-kadang orang ni satu dia ada dua. Kadang-kadang orang ni dia datang jumpa kita, dia nak beritahu rahsia supaya dia rasa lega. Dia nak cerita je. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang ni datang jumpa kita, dia nak beritahu rahsia, dia nak minta kita tolong. Ya, tengoklah situasi yang sebagaimana. Kalau macam jiran tu betul-betul ada masalah keluarga, ya, dia cerita, tapi dia tak minta pun acik tolonglah kan nasihatkan anak saya tu, saya pun tak tahu nak cakap macam mana dia melawan, mungkin acik dia hormat ke, yang tu dia minta tolong ayat tu. Tapi kalau takat dia cerita, saya dah pening lah, tak tahulah anak saya ni melawan lah, saya tegur jangan balik pukul 2 pagi 3 pagi, dia bertengking saya balik, tapi dia tak minta tolong pun, dia cerita je. Tapi kalau awak nasihatkanlah, kalau awak nasihatkanlah, nak buat macam mana memang budak macam tu cuba tegur dia baik-baik, cuba ceritakan kalau betul ada lelaki hantar, cuba cakap dengan lelaki tu pula, ni anak saya ni, anak perempuan ni itulah lebih kurang macam itulah Tapi Zulfaqar, kalau benda berkaitan dengan jenayah, janganlah rahsia. Boleh faham? Boleh. Betul duit banyak ke, rompakan ke apa, itu rahsia tu memang kena report tu Okey, ziarahi jiran atau keluarganya ketika sakit. Ini hak jiran bila awak dengar bila awak dengar jiran awak sakit, awak ada hak untuk berziarah. Tapi kalau awak sampai depan pintu, ahli keluarganya tak benarkan, awak boleh pulang, jangan marah. Tapi bila awak dengar, sebab antara hak jiran ada hadis tu panjang juga hak-hak jiran antaranya ialah apabila awak mendengar dia sakit, awak boleh ziarah. Apabila dia bersin atau bersin? Tahu. Bila dia bersin, awak ada hak untuk tunaikan, iaitu awak doakan dia. Itu sebab kadang-kadang bila awak dengar orang bersin, asyum alhamdulillah disebutkan. Kemudian kawan awak akan sebut yarhamkallah. Kemudian semoga kamu dirahmati Allah. Itu maksud dia Dia lain kalau macam orang Mak Saleh bila bersin je, excuse me yang lain. Excuse me tapi kalau dalam Islam bila kita asyum alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah tau, macam baru lepas makan, tapi bersin pun kita sebut alhamdulillah. Patut orang yang mendengarnya kena sebut yarhamkallah. Okey, itu adab berjiran Okey, hak dan tanggungjawab berjiran. Okey, yang ni saya rasa macam pernah tengok soalan ni dalam UPKK, dia suruh senaraikan, silap saya jiran Muslim bersaudara. Nampak dia bagi dua. Saya pernah tengok ni. Jiran kita ada dua sekarang ni. Soalan tahun bila jiran Muslim dengan jiran yang bukan Muslim. Saya pernah tengok soalan tu. Kalau jiran Muslim, apa hak awak pada mereka? Kalau jiran bukan Islam, apa hak awak kepada mereka? Pernah ni saya pernah tengok ditanya dia suruh suaikan ke apa wallahu alam lah. Kalau masuk lagi soalan ni, saya harap awak jawab dengan betul. Kalau jiran Muslim, jiran Muslim bersaudara, maksudnya bersaudara dalam agama lah, bukan dia sama bapa dengan mak awak. Okey, jiran Muslim bersaudara, hak sebagai Muslim, hak sebagai jiran, hak sebagai kerabat atau saudara mara. Hak jiran, hak sebagai saudara Islam,
Jiran Muslim yang tidak ada hubungan persaudaraan. Ini yang tak ada hubungan persaudaraan tapi dia sama agama. Ya. Kemudian yang bawah, jiran bukan Islam. Yang ni tetap mempunyai hak sebagai jiran. Jadi jiran ni ada 3. Ya. Satu, jiran Muslim memang bersaudara. Satu lagi, jiran Muslim dia tak bersaudara tapi sama agama. Satu lagi ialah jiran bukan Islam. Jadi ada 3 kategori jiran. Okey, contoh tidak beradab ketika bergaul dengan jiran, enggan memberi pertolongan, memuka keaiban jiran. Ni pasal keaiban ni berapa kali dah ulang. Jadi maknanya keaiban tu penting. Kita kena jaga benda yang memalukan orang. Bermasam muka, memandang rendah jiran, berlaku sombong, menunjuk-nunjuk. Faham tak menunjuk-nunjuk tu apa? Maksudnya senang kata macam sombong. Macam Riak. ya, itu yang sebaiknya. Contohnya bila awak beli barang, bila awak beli barang yang mahal lah, lori hantar ke ataupun awak beli Porsche, ada orang hantar lepas tu awak pun macam nunjuk lah awak try, orang tu dah bagi kunci, awak buka, awak try tekan minyak kau jiran tengok. Jiran pun keluar. Tanya apa hal tu, kereta Porsche lah, semua belagak. Itulah lebih kurang. Faham? Beli TV apa, smart TV 70 inci. Besar 70 inci. Boleh tengok wayang 70 Ya, inci. orang dari sini malas senang kata. 70 inci, lori bawa turun pasang kat rumah. Pasang kuat-kuat pula apalah ni. Takkanlah beli 70 inci pasang slow kan. Belagak menunjuk-nunjuk tu tak pikiran yang tak bagus. Katalah macam okey sikit. Macam takkanlah yang pasang TV 70 inci tu tak boleh nak perlahan. Yang awak dengar dari rumah dah lah, tak payahlah awak 70 inci besar kan. Lepas tu awak nak try sound system dia kan. Ni TV kat 10,000 ni smart TV 70 inci kan. Pasang kuat-kuat. Jangan test sound system sampai ke kuat. Ya, jangan sampai menyakiti hati jiran Bila kau menyakiti hati jiran, datanglah dosanya datang dosanya tanpa kamu sedari Jadi berhati. Jangan pasang sound system sampai meletup. Tak ada meletup, TV mahal payah meletup tapi bunyi bising anak sebelah jiran tu ada kecil ke apa. Ada juga yang sampai 1 tahun juga. Okey, faedah beradab dengan jiran, disukai Allah dan Rasul, mengeratkan silaturahim, hidup tenang dan aman, masyarakat bersatu padu. Mudah ni faedah tu sama dengan hikmah pernah dengar perkataan hikmah? Pernah. Faedah dengan hikmah sama. Nanti kalau dalam UPKK disebut faedah, awak tak tahu pula. Hikmah pun awak tak tahu Benda yang baik disebut faedah dan hikmah. Benda yang buruk disebut akibat. Itu saja ke akibat? Akibat bawah dia. Itu sajalah sebab kadang-kadang saya tanda kertas tapi bukan kertas UPKK lah. Saya bukan penanda kertas soalan Kadang-kadang ada budak terbalik tau. Yang faedah dia pergi letak kat akibat. Yang akibat dia letak semua dekat faedah. Ya Allah, ruginya markah. Salah semua pula tu. Bukan 1, 2. Dia tersalah faham Dia tersalah faham. Dia ingat akibat tu benda baik. Akibat tu benda buruk. Faedah dan hikmah benda baik berlaku bukan tak berlaku. Tu sebab saya bagi awak teguran ni supaya tak berlaku di kalangan murid-murid nak jawab UPKK nanti. Okey, dibenci Allah dan Rasul, tiada persefahaman, jiwa tidak tenang, masyarakat mundur dan berpecah belah. Bila saya bergaduh je memang berpecah belah lah. Orang taman tak tegur awak. Lepas tu dalam taman tu ada geng lain, kat taman ni ada geng lain. Lepas tu tiada persefahaman tu maksudnya bila ada majlis, bila ada aktiviti tak nak turun, malas. Bila dengar je ada keluarga yang dia tak suka tu turun dalam majlis tu, dia tak nak turun, malas, boycott. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Mudah Okey, mudah je sebenarnya Okey. Adab ni insya-Allah kalau awak betul-betul menjawab dengan hati yang terbuka, fikir dulu sebelum jawab, insya-Allah boleh jawab Okay, kat sini kita akan bincangkan sedikit lah ini adab. Kalau awak tengok ni contoh soalan UPKK tahun bila ni? Siapa nampak tahun dia? Tahun?
2017. 2017 ya. Okey, ini contoh soalan 2017 ya. Ini kata Super KK yang sebenarnya ya. Kata UPKK yang sebenarnya. Okey. Ni kita bincanglah sikit-sikit ya kali lalu ya. Sekejap cari. Okey, baik. Soalan satu ya. Kita pergi pantas sikit pantas sikit ya. Soalan ni saya dah post di GC ya. Dia akan upload pukul 3.30 nanti ya. Nanti lepas kita bincang ni awak cuba buat pula ya. Jadi beri perhatian dulu pada yang kita bincang ni. Supaya nanti bila dah bincang jawapan dah tahu tapi bila buat salah juga. Okey, yang pertama, apakah faedah menghidang makanan dengan cara yang betul? Apa faedah dia? Alif, memupuk semangat paduan. Ba, wujud suasana harmoni. Jim, terhindar daripada penyakit. Dal, mencapai kata sepakat. Mana yang paling sesuai? Menghindar dari penyakit. Ya, menghindar daripada penyakit ya, menghindar daripada penyakit. Kerana lalat. Yang lain tu tak ada kaitan dengan adab menghidang makanan ya. Tak ada adab menghidang makanan. Tak ada kaitan. Tu memupuk semangat paduan tu lebih kepada daripada adab mesyuarat ya. Adab berjiran. Tu bukan pada pasal adab menghidang makanan. Kita hendaklah memberi layanan yang baik kepada tetamu supaya sebutkan jawapan Ustaz. Sebabnya saya nampak dalam skrin tak jelas sangat. Kita hendaklah memberi layanan yang baik kepada tamu supaya Alif boleh bertolak ansur. Ba, dapat makan dengan banyak. Jim, tetamu akan segera pulang. Dal, tetamu berasa selesa. Berasa selesa. Ya, tetamu berasa selesa. Tetamu rasa selesa, dia doakan kita, dia gembira. Ya, okey. Yang ketiga, orang yang melayan tetamu dengan baik akan Alif, diberkati Allah. Ba, menimbulkan keinsafan. Jim, dipermudahkan urusan. Dal, tidak sesat di perjalanan. Diberkati Allah. Orang yang melayan tetamu dengan baik akan diberkati Allah. Sebab Allah suka orang yang melayan tetamu ni. Hadis Nabi tadi sebut kan? Tadi hadis Nabi sebut, betul tak? Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan juga pada hari kiamat, hendaklah dia memuliakan jiran dan tetamu ya. Tetamu dan jiran. Okey. Baik, yang keempat, adab menziarahi orang sakit ialah Alif, mengucap terima kasih. Ba, melawat pada waktu yang sesuai. J, mengambil makanan pesakit. Ya Allah. Biasa buat dah tu. Ambil makanan pesakit, kau pergi hospital. Ya. Kau pergi hospital, tengok ada makanan buah-buah limau. Orang tu sakit, tak boleh makan, kau pula ambil buah dia. Dan banyak bersoal jawab dengan pesakit. Allah, pesakit tu dalam sakit. Kau banyak pula kau soal jawab. Dia kesian pakcik sakit tu ya. Mana yang paling betul? Ba, melawat. Alif. Ba. Ya, jawapan paling tepat ialah melawat pada waktu yang sesuai. Ya, kalau waktu dia nak rehat, maknanya dia dah makan ubat. Bila makan ubat kadang-kadang dia lemah ataupun mengantuk. Time tu lah kau datang melawat. Saya kelakar, yang jatuh kelakar bagi saya. Itu yang sebab kat hospital pun dia ada bagi waktu melawat ya. Sebab bila waktu bukan melawat dia bagi ubat. Sakit tidur ya. Okey, yang kelima, dimulakan dengan langkah kanan. Pernyataan di atas berkaitan dengan adab apa? Sebelum bermain, ba, makan, Jim, bertanya, dal, berjalan. Apa tadi? Tadi. Dimulakan dengan langkah kanan. Adab apa? Adab berjalan. Adab bermain ke, makan, bertanya, berjalan. Adab berjalan. Bagus. Ya. Adab bertanya nak langkah kanan apa? Kau pakai mulut kan? Takkan kaki kau pergi ke mulut orang. Makan pakai takkanlah makan pakai langkah kaki kanan. Makan pakai tangan. Okey. 6. Adab ketika bertanya ialah Alif, bertanya sambil lewa. Tahu sambil lewa tu apa? Tanya macam tak jelas. Main-main tanya pakcik macam jalan nak pergi tak apalah.
Apa lah percurian? Pakcik tu dengarlah pakcik tu berhenti motor. Lala kau tanya macam tu main-main. Ba memulakan dengan memberi salam, Jim bertanya dengan bahasa yang kasar, Dal bertanya perkara yang menyinggung orang lain. Ba. Mana jawapan? Ba. Ba. Memulakan dengan memberi salam. Assalamualaikum pakcik. Boleh saya tanya kat mana letaknya rumah Nur Aisyah Umairah? Nak tanya. Motor tu berapa ringgit? Okey, yang ketujuh, faedah bertanya dengan beradab ialah. Ni faedah ingat. Saya sebut faedah benda baik ya. Alif, dihormati rakan. Ba, memupuk semangat bekerjasama. Jim, dapat mencapai kata sepakat. Dal, mendapat rezeki yang halal. Semua macam benda baik. Dal. Tapi mesti ada kaitan dengan adab bertanya. Dal. Dal. Faedah bertanya dengan beradab. Ni adab bertanya ya. Mendapat rezeki yang halal tak ada kaitan dengan adab bertanya. Ba. Ya. Ba. Memupuk semangat bekerjasama bukan adab bertanya. Ja. Itu adab. Alif. Paling sesuai lah dia hormati rakan. Dia rakan ya. Okey, yang lain tu jawapan-jawapan tu saya rasa pelik kenal sebenarnya. yang lain jawapan tu macam betul ya, tapi yang lain tu dia tak ada kaitan dengan adab bertanya ya. Ni mencapai kata sepakat ni lebih kepada adab mesyuarat ya. Adab mesyuarat. Sama juga dengan semangat bekerjasama pun ya. Okey, yang ke-8. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa di atas merujuk kepada doa apa? Menziarahi jenazah. Ba, memulakan perjalanan. Jim, selepas makan. Dal, sebelum makan. Jim. Memulakan perjalanan. Selepas makan. Yes. Ya. Tengok jawapan nanti. Kalau tengok jawapan dia juga ya. Kadang-kadang bila kamu tengok soalan senang-senang ni, kamu tersalah tanda. Tambah lagi Jim dengan Dal tu, dua-dua ada perkataan makan. Awak tak perasan selepas dengan sebelum tu. Waduh, rugi tu ya. Soalan senang salah. Jadi hati-hati lah. Kadang-kadang saya tanda kata murid-murid peksa yang senang salah. Okey. Apakah perkara yang dilarang ketika dalam majlis? Alif, bersopan. Ba, beramah mesra. Jim, bertanya khabar. Dal, meninggikan suara. Dah nampak sangat dah. Nampak sangat kan. Dal ya, yang paling tak sesuai dalam majlis meninggikan suara. Nampak sangat dah. Macam kata orang gila pula apa tinggi suara majlis-majlis ni Okey, 10. Pilih akibat tidak beradab dalam berjual beli. Ini ada pilihan jawapan lebih pada satu. Ya, 1 Roman tu rezeki tidak berkat. 2 Roman pelanggan hilang kepercayaan. 3 dapat keuntungan yang banyak. 4 pelanggan semakin ramai. 1 dan 2 Roman. Ini akibat lebih baik. 1 dan 2 Roman. 1 dan 2 Roman. 1 dan 2 Roman. Tidak berkat. Okey, kalau contohnya kalau soalan macam ni ya, awak tanda dulu jawapan dia ya. Jangan pergi pada alif ba jim dan lagi, pergi dulu pada nombor Roman tu. Okey. Katanya rezeki tidak berkat, tanda dulu. Ya. Pelanggan hilang kepercayaan. Okey, ada tak kaitan dengan jual beli? Okey, ada kaitan, tanda dulu. Ya. Dapat keuntungan yang banyak. Tidak beradab tapi untung banyak. Tak semestinya ya. Okey, yang keempat pelanggan semakin ramai. Tidak beradab. Ramai itu. Engkau lah tak beradab ya, cakap dengan pelanggan maki-maki hamun, lepas tu pelanggan kamu nak harap pelanggan datang ramai. Memang tak lah. Jadi jawapan yang paling sesuai ialah 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, baik. Soalan 11 hingga soalan 20, 10 markah. Tandakan raih pada pernyataan yang betul dan pangkal pada pernyataan yang salah. Okey, menziarahi orang sakit akan beroleh pahala. Betul salah? Betul. Betul. Jadi betul. Tandalah betul ya. Tanda betul. Okey. Aurat perempuan menyamai aurat lelaki. Betul salah? Salah. Salah betul. Salah. Aurat perempuan dari mana?
Air rambut ke kaki. Salah tu ya. Seluruh badan kecuali tangan dengan muka. Dia kalau macam perempuan ni kita tak panggil hingga-hingga ya. Kalau macam perempuan kita panggil daripada rambut ke kaki salah ya. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Kalau daripada rambut hingga ke kaki tu namanya semua badan. Habis semua mata pun kena tutup. Ya Allah, jalan terantuk sana sini. Balik rumah pasal benjol tu Aisyah. Aurat mesti kena tutup. Okey. 13 membaca doa sebelum memulakan perjalanan. Betul salah? Betul. Betul tak dia? Betul. Yang ni saya rasa jarang orang buat kot. Tak apalah. Tapi kalau dalam soalan ni awak betul-betul walaupun awak tak buat 14. Jika tidak mengamalkan adab berjalan, kita akan terdedah kepada bahaya. Betul salah? Betul. Baca soalan baik-baik. Dia kata jika tidak mengamalkan adab berjalan, kita akan terdedah kepada bahaya. Jadi apa jawapan dia? Salah. Betul. Betul lah pernyataan tu betul. Betul pernyataan tu betul. Dia kata jika tidak memanglah dapat bahaya. Jadi betul lah. Okey, yang ke-15. Bertanya menggunakan bahasa yang kasar. Tak boleh. Salah. Okey, 16. Bertanya tanpa meminta izin sebelumnya. Salah. Selalu kalau orang nak tanya, dia minta izin dulu. Dia akan tanya, boleh saya tanya? Orang tu akan jawab, ya apa. Tapi kalau orang tu pukul ajar, elok kau cari orang lain lah. Kadang ada orang kau ajar, boleh saya bertanya? Apa kau ingat ini pakcik ni kaunter pertanyaan ke? Dia kata. Tanya, cubalah jawab. Kalau kau cerita, kau cakap, tak apalah pakcik. Tak apalah pakcik. Pakcik pula kau ajar kan. Malah mungkin pakcik tu tengah bergaduh ke dengan apa kat rumah dia, kau tanya pula kat perjalanan tu kan. Kau ingat pakcik ni apa kaunter pertanyaan kena tanya? Kau pergi. Okay, kau tak apalah pakcik. Kaunter penyataan pun tak teruk tu. Okay. Yang ke-16. Yang ni saya tak tanda lagi bertanya tanpa minta izin salah tadi kan. Okay. 17. Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Betul salah? Betul. Betul. Okey. 18. Mengucapkan tahniah kepada keluarga si mati. What? Salah. Tahniah, tengok betul-betul ya. Tengok soalan tu dia trick kau. Kadang-kadang kau tak perasan, kau ingat takziah. Ya. Jadi betul salah? Salah. Soalan ni paling pelik saya pernah jumpa di dunia. Mengucapkan tahniah kepada keluarga si mati. Tahniah kamu, tahniah abah kamu meninggal, lepas ni kamu akan kaya. Macam tu. Soalan yang paling pelik di dunia. 19. Ambil makanan sekadar yang perlu. Betul salah? Betul. Ni adab makan ya. Ni adab makan ni. Betul. 20. Bekerjasama dalam pasukan mengundang perselisihan faham. Betul. Bekerjasama. Dah elok bekerjasama tapi bersisih faham. Faham ni bergaduh lah. Betul? Salah. Pernyataan yang tidak sesuai ya. Salah. Okey, baik. Tulis beradab atau tidak beradab pada pernyataan di bawah. Duduk dengan sopan. Beradab ke tidak? Beradab. Beradab. Ya, beradab. Okey, yang ke-22. Mencela orang lain. Tidak beradab. Tidak beradab ni, tidak beradab. Tidak beradab. Okey. 23, berkenalan dengan hadirin. Ya, apa tadi? Hadirin. Hadirin atau hadirin? Hadirin dan hadirat yang dihormati. Beradab. Beradab lah ya. Ini didawak dekat majlis orang ramai ya.
Bila kat majlis orang ramai, awak kena berkenalan dulu dengan orang ramai. Saya ialah Muhammad Mukri ya. Saya yang Muhammad Mukri. Okey. Ya, kenalan dulu ya, jangan kamu bangun je cakap kat orang ramai tu. Terus cakap, saya tak setuju. Macam mana pengurusan macam ni pom. Orang kata, ya Allah, siapa dia ni? Kau ajar betul kan? Aku bangun, okay. Saya Ahmad Khalis, dekat sini saya tinggal di sini. Kat sini saya nak sampaikan perasaan tak puas hati saya. Cakaplah betul-betul adab, tak puas hati tapi cakap dalam adab ya. Jadi kat sini bila berkenalan maksudnya beradab. Okey, 24 berpakaian menutup aurat. Beradab. Beradab. Berbisik-bisik. Tidak beradab. Kau bayang kalau dekat situ ada Umi Zara, ada Aisyah, atau ada Ustaz Rusandi. Lepas tu Ustaz Rusandi bisik-bisik dengan Aisyah Humairah. Apa perasaan Umi Zara? Mesti dia bersangka buruk, apalah Ustaz dengan Aisyah Humairah bisik-bisik ni. Tidak beradab ya. Jadi berbisik-bisik ni tidak beradab ya. Berbisik-bisik ni tidak beradab. Tulisan pun macam ni. Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. Bermain atau apa? Bersukan. Atau bersukan ya, bermain atau bersukan. Bersukan nombor 26. Saya letak nombor 26. Okey. Merupakan yang patut amalan. Laju pula kau jawab ni saya belum baca lagi. Saya yang jawab Ustaz. Afnan. Afnan ke ni? Afnan. Cuma tadi. Okey merupakan amalan yang patut menjadi menjadi apa? Alah ni dia sepatutnya bermain atau bersukan merupakan aktiviti yang patut menjadi amalan kita setiap hari ya. Jadi kita betulkan semula ya. Nombor 27 ialah aktiviti. Nombor 7 ialah aktiviti ya. Kemudian beg merah sikit. Amalan ialah jawapan nombor 28. Okey, yang kita ya setiap hari. Okey, saya teruskan. Bersukan dapat mengeluarkan apa? Peluh. Bersukan dapat mengeluarkan peluh. Jawapan nombor 29 ya. Dan mencerdaskan fizikal. Bukan peralatan ya. Lebih kat situ ya, saja dia nak trik awak tu ya. Fizikal 30. Fizikal atau fizikal? Fizikal tu. Fizikal tu ialah apa? tubuh badan kita lah. Fizikal tu ialah tubuh badan kita. Okey, baik. Tengok yang seterusnya. Ini yang terakhir. Ya, sebelum kita bersurai. Soalan 31 hingga soalan 35. Markah. Gariskan jawapan yang betul. 31. Mengucapkan selepas bertanya. Mengucapkan tahniah ke terima kasih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Apa yang kau tanya tiba-tiba terima kasih ni? Okey. Okey, 32. Sentiasa dengan jiran. Sentiasa bertegur sapa ke sentiasa bermegang? Bertegur sapa. Bertegur sapa. Okey, 33. Menziarahi kubur akan menimbulkan rasa insaf ke taat? Insaf. Insaf. Apa tahu insaf tu apa? Insaf tu macam kita nak insafkan diri kita. Macam tak nak buat lagi. Rasa menyesal. Insaf tu macam menimbulkan Afnan yang cakap.
Insaf tu macam menimbulkan rasa menyesal supaya kita tidak melakukan dosa sebab nanti kalau kita hebat mana pun kita akan ke kubur juga Jadi insaf. 34, ciri pekerja yang baik ialah adil, jujur terhadap pekerjanya. Jujur. Ciri pekerja yang baik ialah adil atau jujur terhadap pekerjaannya. Jujur Jujur Masuk kerja pukul 8, jangan pukul 8 kau pergi lepak lagi dekat tempat lain. Orang dah mula kerja, kau belum lagi masuk kerja. Tak jujur. Balik pukul 5, pukul 4.30 kamu dah keluar. Tu tak jujur. Tu tidak jujur. 35, berbelanja mengikut keperluan, mengikut kehendak. Keperluan. Apa beza keperluan dengan kehendak? Keperluan tu macam kita beli barang yang kita perlu nak beli. Macam makanan ni untuk nak buat makanan. Kehendak? Kehendak pula ni. Okey, siapa tahu masuk kehendak? Apa Ustaz? Kehendak tu apa? Siapa tahu? Kalau ada siapa tahu, kita dengar dulu. Kehendak masuk kehendak. Kehendak tu benda yang kalau tidak, benda yang kalau tak ada, dia tidak boleh memudaratkan kita. Kehendak. Kehendak tu kalau tak ada benda tu, dia tidak memudaratkan kita. Tapi keperluan kalau tak ada, boleh menyebabkan mudarat kepada diri kita. Contohnya ialah makanan keperluan. Kalau tak ada, mungkin kita akan mati, mungkin kita akan lemah, mungkin kita akan tak bertenaga. Kehendak kalau tak ada, dia tidak boleh memudaratkan kita. Saya type dekat sini. Awak kena tahu beza kehendak dengan keperluan. Tu macam kehendak tu macam kereta besar tak ada pun tak apa, ada kereta kecil pun dah cukup kehendak ialah benda yang sekiranya tidak memudaratkan manusia. Okey, itu nota. Awak boleh tengok apa maksud kehendak. Contoh kehendak Contoh kehendak kereta besar. Kemudian rumah besar. Rumah dah kecil pun dah cukup. Itu baru keperluan. Rumah besar tu macam kehendak lah. Kemudian motor 3 biji. Ini contoh kehendak. Ini sebab apa kehendak ni kalau saya sebut tadi pandai Aisyah, beg mahal bagus Aisyah beg kalau perlu beg tu beli yang berpada-pada tak payah nak beli beg yang berharga 2,000. Kasut tu beg mahal. Bukan awak pakai masa raya tak pakai kasut tumit ke Zara? Tak. Tak. Okey. Beli beg pasar malam. Kali jual. Kali beli beg sekolah kat pasar malam Kali. Ada. Ada juga barang dekat pasar malam tu ada juga yang tahan lama kadang-kadang barang kita beli dekat shopping kompleks besar-besar macam mana pun 2 tahun je tahan Contoh kalau awak beli beg mahal di Bata ke kadang-kadang dah 2 tahun pun ada gak koyak Okey. Jadi dekat sini berbelanja mengikut keperluan ikut keperluan. Nombor lama dah. Kau nombor kat sini ni. Apa nombor?
Dah kita tempat. Apa dia? Wasak. Apa dia? Okay. Yang seterusnya, soalan 36 hingga soalan 40 ya. Tulis halal atau haram pada gambar pekerjaan di bawah. Okey, gambar 36 tu gambar orang sedang buat apa? Masak. Orang masak. Jadi halal ke haram tu pekerjaan tu? Halal. Pekerjaan halal. Okey. 37 tu gambar apa? Orang pencuri. Mencuri ya. Mencuri dan pistolnya. Jadi pekerjaan tu haram ke halal? Haram. Haram. Okey, 38. Bertani. Halal haram? Halal. Ha? Halal. Halal. Siapa yang rajin menanam kat rumah dia? Ada tanam apa kat rumah? Terung. Ya, serai. Cili. Ya, pokok pisang. Buat pisang. Oh yelah, taman kau ada kawasan pokok pisang kan. Okey, yang 39 tu gambar orang buat apa tu? Bomba. Ha? Siram air. Minum air? Bomba. Bomba. Saya pesan sikit. Gambar apa tu? Jadi pekerjaan tu halal ke haram? Halal. Halal. Okey, gambar yang terakhir 40. 40 tu dia orang buat apa? Pecahkan kereta. Pecahkan kereta. Halal ke haram ni? Haram. Haram. Sebut betul ni, pecahkan kereta ni. Apa dia nak buat ni? Kalau dia curi kereta dapat buat pakai. Ini dia pecahkan kereta. Buat apa? Bos dah tahu ni. Okey, baik. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. Okey, hikmah beradab ketika bermain akibat mengabaikan. Ni yang saya sebut ni. Saya sebut ni. Saya pernah tengok ya, ada murid terbalik ya. Saya pernah tengok ada murid terbalik ya. Tapi ujian kelas pagi lah, bukan ujian kelas petang ya. Jadi jangan terbalik ya. Hikmah dengan akibat berbeza. Fahamkan tadi hikmah kan? Faham tak hikmah? Faham ya? Hikmah benda yang baik ya. Akibat benda yang tidak. Akibat benda yang tidak baik jadi awak ketika awak letak jawapan, pastikan jangan tertukar ya. Pastikan jangan tertukar. Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok jawapan ya. Okey, kerjasama berpasukan. Akibat ke faedah? Kerjasama berpasukan. Akibat ke faedah? Ya, Ahmad Khalis. Apa jawapan dia? Hikmah ke akibat letakkan jadual di bawah. Okey, ni hikmah. Okey, mengeratkan hubungan. Hikmah ke akibat? Hikmah juga ya. Hikmah mengganggu proses perlawanan. Akibat. Ini adab apa ni? Adab sukan ni ya, adab pertandingan ke apa ni ya. Akibat. Ramai kenalan. Hikmah ya. Melemahkan semangat kesukanan. Akibat ya, akibat. Menyebabkan kecederaan. Akibat ya. Tapi dekat sini ada 6 ya. Dekat sini ada 6 pilihan jawapan, tapi awak jangan panik ya. Sebab awak tengok jawapan kotak tu ada 5 je. Nampak tak? Perasan tak? Jadi memang akan ada lebihan ya. Akan ada lebihan jawapan ya. Pastikan awak letak jawapan yang sesuai ya. Ada lebihan jawapan. Jangan panik bila awak tengok, kenapa Ustaz? Ini soalannya PKK ni kau tak boleh tanya dah. Mana boleh tanya Ustaz? Ustaz pun tak masuk dewan.
Yang akan menjaga awak peperiksaan nanti ustaz dan ustazah dari sekolah lain ya, dari sekolah lain. Kita tak orang jaga. Kalau saya yang menjaga awak masa you PKK, senanglah saya tolong kau Aisyah kan. Ni Aisyah jawapan dia ni lah Aisyah. Bolehlah tolong. Tapi tak ya. Peraturan dia kalau awak periksa ya, pengawas peperiksaan tu orang lain. Ya, cikgu sekolah lain. Kalau yang dapat yang baik, kalau awak tanya mungkin dia tolong. Kalau dapat yang tegas, awak tak belajar ke? Apa awak buat kat kelas? Awak tak belajar ke? Tak tahu ni? Tak. Awak juga yang kena marah. Memalukan pula. Okey, baik. Yang terakhir, sebelum kita bersurai, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ialah doa-doa. Nampak tak? Nampak. Saya faham ya, ada di antara 46 dan 50 tu ada doa yang awak tak biasa dengar. Ya. Okey, jadi nasihat saya, awak buat dulu doa yang awak biasa dengar. Faham? Faham? Ya. Okey, contoh 46. Rabbighfirli wa liwalidayya. Doa apa? Doa sekolah. Dah salah. Salah dah. Doa apa tu? Rabbighfirli wa liwalidayya. Doa belajar. Senyap. Doa ibu bapa. Tahniah siapa yang menjawab doa ibu bapa tu ya. Ini ialah doa ibu bapa ya. Ibu bapa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Sorry lah. Tapi dia tulis separuh je kat sini tu pakar ya. Jangan pula awak tak tahu ya, salah rugi. Okey. Jadi doa ibu bapa dah. Tandakan supaya awak tak mengganggu pilihan jawapan awak nanti ya. Okey, 47. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah. Sebelum makan, sedang sakit, ditimpa musibah. Menziarahi kubur. Kubur. Ditimpa musibah. Mana satu kondisionan. Aduh, hai. Yang betulnya ialah ditimpa musibah. Ditimpa musibah. Musibah ni ya. Baik, musibah ni saya beritahu masuk musibah ya. Selalunya bila awak innalillahi wa inna ilaihi raji'un ni awak tahu untuk orang meninggal je. Ya. Tapi sebenarnya kalau benda-benda yang awak dengar musibah ataupun kemalangan, walaupun bukan kematian, awak boleh cakap ni. Ya, awak boleh baca doa ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Ya, tak semestinya untuk kematian. Contohnya awak dengar kemalangan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kau mesti akan cakap, dia tak matilah. Tapi kau cakaplah, ustaz saya ajar kalau kita dengar orang ditimpa musibah, kita baca ni, tak semestinya mati. Ya. Boleh faham? Boleh. Penggunaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ni boleh guna apa saja musibah. Contohnya kamu dengar habis rumah zoom screen ya. Rumah kawan kita tu terbakar lah. Kau pun sebut, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kau pun marah, mana ada meninggal, semua selamat. Kau cakap lah, saya belajar innalillahi wa inna ilaihi raji'un ni untuk ditimpa musibah. Saya dengar, saya boleh baca. Kawan awak yang dengar tu, ya ke? Awak kelas apa? 5 Osman. Okey. Bila Google Meet? Masuk pula kelas kita lagi. Okey. Contoh ya. Contoh. Okey. Doa yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Siapa biasa baca doa ni? Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Doa apa ni? Doa keluar rumah. Kubur. Umi Zara apa yang jawab tadi? Kau bercakap serentak dengan Zafaka. Apa jawapan awak Umi Zara? Doa keluar rumah. Doa
keluar rumah. Pandai. Bagus. Tepat sekali. Ya. Doa. Tapi kat sini tak ada keluar rumah. Ya. Dekat sini ada jawapan yang boleh awak letak memulakan. Dekat sini ada tulis memulakan. Nampak tak saya bulatkan tu? Nampak. Okey, maksud dekat sini bila soalan tu dia letak memulakan, apa saja perkara atau pekerjaan awak mulakan dengan bacaan bismillah ni. Faham? Keluar rumah ke, berjalan ke, ya, naik kereta ke, nak pergi ke shopping komplek ke, nak pergi bermain ke, baca bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal, aku berserah diri kepada Allah. Itu maksudnya. Ya? Okey. Boleh faham? Boleh faham cakap ni? Boleh. Okey, yang seterusnya, Assalamualaikum ya ahli diyar. Apa ni? Menziarahi kubur. Ya, Assalamualaikum ya ahli diyar ialah doa untuk menziarahi kubur, ya, menziarahi kubur. Ya. Menziarahi kubur. Okey, Allahumma inni ala ghumaratil maut. Okey, ini doa apa? Sakit. Sedang sakit. Ya, doa orang sedang sakit, ya. Doa Sakit. Okey, ya. Maka lengkaplah jawapan untuk soalan adab, ya. Soalan adab 2017. 2017 ni awak umur berapa ni? Kalau 2017 awak dah jawab apa? 7 tahun. Satu. Masa awak darjah 1, soalan JPKK ni keluar. Masa awak darjah 1, soalan JPKK ni keluar. Dan saya beri peringatan, saya pernah sebut pada awak, ya, soalan JPKK adalah soalan yang kadangnya berulang. Ulang, ya. Itu sebabnya kamu ada beli buku bank soalan. Ya. Yang tahun 6 tahun lepas dia ada buku bank soalan, ya. Sebab apa, ya? Soalan UPKK dia berulang-ulang. Kalau mengikut soalan dekat sini, ini soalan 2017. 2017 adalah 4 tahun lepas. Jadi tak mustahil kadang-kadang soalan ni akan diulang semula tanya. Ya, akan diulang semula tanya. Mana ada? Ya. Tapi dia tak bagi sebiji macam ni lah. Dia akan ambil sikit-sikit lah. Ya. Dia akan ambil sikit-sikit. Saya tak tengok TikTok. Okey. Ada soalan takat ni? Ada. Ada. Okay, kalau ada soalan nanti awak boleh tanya saya lah. Okay, bye. Di ataupun di WhatsApp, ya. Jadi untuk hari ini itu saja, ya. Cuma saya beri peringatan lah, Saya beri peringatan kepada murid tahun 5 yang belum hantar rakaman bacaan surah Hafazan, sila hantar, ya. Dekat saya baru 3 orang, ya. Baru ada 3 orang yang hantar, ya. Sudah hantar belum? Ni apa saya menjerit pula, Mak Afnan ni, ya, menjerit, ya. Sorry, yang tu adik saya. Okey. Jadi saya harap mana yang belum hantar, sila hantar, ya. Sebab itu markah, ya. Tahun 5, ya. Tahun 6 saya dah markahkan dia tahun lepas, ya. Tahun 6 saya dah markahkan dia tahun lepas, ya, untuk tahun 5 tahun ni. Jadi hantar je, ya. Kalau ada kawan awak dah hantar, 3 orang dah hantar, ya. Saya 3 surah je. 3 surah je. Tak banyak pun, 3 surah. Boleh tanya pada kawan-kawan awak yang dah hantar tu. Dah tahu tak siapa yang dah hantar? Tahu tak? Tahu, sebab tak tahulah, sebab dalam Google Classroom saya dah sebut, ya. Bila hantar, saya seorang je boleh nampak. Ya. Saya seorang je boleh buka video tu. Kalau awak tak boleh buka video tu, ya. Jadi jangan malu, ya. Jangan malu. Rakam bacaan awak tu. Jangan malu-malu, jangan segan. Markah 30 je, ya. Macam Kasih dah hantar. Saya bagi dia 30. Settle.
Dah ada markah hafazan 30. Apa susah ya? Yang susahnya ialah bila awak tak hantar. Macam mana saya nak nilai? Macam mana saya nak bagi? Ya? Okey, kemudian saya ingatkan semula siapa yang belum bagi nama bengkel bahasa Arab Ustazah Rabiah tu ya. Kalau boleh petang ni bagi nama. Saya dapat perkhabaran walaupun bengkel tu dibayar RM10 tapi SKDJ percuma. Ada hamba Allah belanja rezeki awak. Itu sebabnya saya terus kumpulkan siapa yang berminat tu hari Sabtu ni ya. Sekejap je. Ya. Bengkel bahasa Arab. Ya, boleh awak mahir-mahirkan lagi bahasa Arab awak. Ya. Siapa yang belum hantar nama boleh cek dalam grup WhatsApp hantar sebab kalau boleh petang nanti saya nak hantar nama ni pada Ustazah Rabiah ya. Nanti kalau awak hantar esok nanti saya malulah saya sebab program tu program orang. Ya. Saya macam kacau-kacau pula hantar nama banyak-banyak kali. Kalau boleh saya hantar sekali je. Boleh faham tak ni? Boleh. Ya. Percuma ya. Bengkel bahasa Arab tu percuma ya. Tak perlu bayar RM10 walaupun dalam iklan tu ada RM10. Boleh belajar lagi bahasa Arab. Tambah lagi ilmu pengetahuan awak dalam bahasa Arab ya. Okey. Baik. Itu saja daripada saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Baik sekali.